Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Untuk hari ini kita akan sambung sesi PDPR kita. Okey, pendidikan jasmani dan kesihatan. Masih lagi dalam unit jaga diri sihat emosi. Tapi hari ini untuk sesi ini kita akan berada di bahagian 3 lah. Okey, baik. Tengok dekat sini. Muka pertama sekali yang ada ialah no tobacco. Okey, no tobacco katakan tidak kepada tembakau. Tembakau ni apa? Jom kita tengok. Okey. Cegah sebelum parah. Rokok Rokok ni lah tembakau tu tadi tu. Tembakau, rokok ialah tembakau yang dibalut berbentuk silinder sama ada daripada kertas mahupun daripada pelbagai jenis daun berukuran antara 70 mm hingga 120 mm dengan diameter 10 mm berlainan ikut negara. Rokok dibakar pada salah satu hujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup melalui mulut pada hujung yang lain. Okey, inilah rokok. Dalam rokok ni ada penapis, ada jenama dia, ada kertas rokok, ada pembalut puntung rokok dan yang disebut sebagai no tobacco, tobacco tu, tembakau tu ialah ni. Ini ialah tembakau Tembakau tu sejenis daun tembakau. Okey. Okey, apakah maksud perbuatan merokok? Perbuatan merokok ni ialah aktiviti seseorang yang menggunakan sebatang rokok. Okey. Rokok tu apa? Yang tadi tu, yang slide sebelum ni yang awak tengok tu yang ada puntung, ada apa nama? Ada tembakau dia, ada kertas dia dan sebagainya. Okey? Ni tengok ni gambar orang ni. Dia tengah menghisap sebatang rokok. Bila perbuatan ini dipanggil perbuatan merokok. Merokok Okey, perokok. Perokok ada dua kategori. Yang pertama perokok pasif, perokok aktif dan perokok pasif Perokok aktif ialah orang yang merokok. Perokok pasif ialah orang yang tidak merokok tetapi berada dalam kawasan persekitaran atau bilik tertutup, kawasan tertutup. Contohnya kereta, dalam bilik kecil kat rumah, dalam ruang tamu di rumah dan sebagainya. Okey, ni contoh dia. Pakcik ini ialah seorang perokok aktif, manakala bayi ini, baby dia, ialah seorang perokok pasif. Nampak? Sama juga dengan budak perempuan dalam kereta ni. Ni dekat rumah, ni dalam kereta. Ni dalam ruang yang tertutup lah. Okey. Kesan rokok jauh lebih hebat kepada perokok pasif. Kenapa dia lebih hebat? Kerana dia menghidu tanpa ada apa-apa filter. Dia dapat kesan yang lebih teruk sekiranya berada berdekatan dengan orang yang merokok. Jadi, hati-hati, renung-renungkan. Fikirlah apa yang perlu anda buat sekiranya anda berada dalam kawasan perokok. Okey. Bagaimana caranya untuk menolak? Paling mudah sekali untuk menolak ajakan orang untuk merokok, katakan tidak kepada rokok. Dia bukanlah suruh, kalau orang isap rokok ni biasanya dia tidak akan paksa awak isap rokok dengan letak pisau dekat leher. Isap rokok, isap rokok. Tak adalah macam itu. Kerana apa? Kerana rokok ini pun sendiri sebenarnya mahal. Mahal rokok mahal. Untuk sekotak rokok berharga lebih kurang 10 hingga 20 ringgit sekotak. Okey. Jadi benda tu bukanlah benda yang boleh dibagi peri-peri. Tak mahal sebenarnya. Jadi dia takkan paksa awak untuk merokok dengan letak pisau dekat leher. Merokok cepat. Takkan berlaku macam tu. Mudah saja kawan awak offer, tawarkan awak rokok, awak kata, minta maaf, saya tidak merokok. Saya tak suka rokok. Itu ialah yang terbaik.
Jangan marah dia pula. Dia nak isap rokok tu dia punya pasal. Awak nasihatkan kalau boleh. Kalau tak boleh, katakan tidak. Kalau perlu, awak beredar dari kawasan tersebut. Okey, kesan merokok kepada kita. Okey, baik. Gigi, gusi dan mulut akan terdedah kepada kerosakan dan masalah kesihatan. Tengok ni Tengok gigi orang ni dah. Gigi kuning, dah rapuh, bengkok-bengkok, pecah dan nampak tak sihat lah. Okey. Seterusnya, apabila merokok juga, nafas akan berbau busuk. Dia tak adalah wangi rokok ni dia tak wangi. Jadi siapa yang merokok, nafasnya akan berbau rokok lah, berbau busuk. Okey. Kesan merokok kepada kita juga, orang yang merokok dan perokok pasif akan mudah mendapat batuk dan juga asma. Kenapa batuk dan juga asma? Kerana rokok ini dia berfungsi dengan menghisap melalui mulut, akan pergi ke tekak dan paru-paru dan hembus balik keluar. Itu ialah laluan kepada rokok. Mulut, hidung, tekak, pergi kepada paru-paru, paru-paru akan hembus keluar sama ada melalui mulut ataupun hidung. Apabila rokok ni diambil secara berlebihan ataupun memang antibodi tak kuat, apabila awak merokok, lalu saja pada tekak, awak akan batuk. Batuk. Okay? Kemudian untuk kanak-kanak kecil, tengok macam bayi ni, dia akan mudah dapat lelah, asma. Asma dekat mana? Dekat laluan tekak ni ke paru-paru. Asma. Kenapa? Kerana tidak cekap. Paru-paru kita tidak cekap untuk menyerap oksigen. Dan sebenarnya apabila awak merokok, yang masuk, yang disedut itu bukanlah oksigen. Tetapi lebih kepada asap ataupun benda-benda yang tidak berkaitan dengan oksigen. Itu yang menyebabkan kita akan mengalami lelah. Tak cukup nafas tak sampai. Itulah lelah. Kesian. Jadi kepada perokok, kepada awak di luar sana, sekiranya ada ahli keluarga awak merokok, contoh pakcik awak, ayah, abang, ibu ke kakak ke sesiapa yang merokok, sekiranya mereka merokok dalam kawasan rumah ke dalam kawasan kenderaan ke apa, cakaplah elok-elok. Cakaplah elok-elok. Merokoklah di tempat lain. Kerana kesan dia kepada perokok pasif lebih lagi. Lebih lagi. Bukannya kalau contoh kalau mereka merokok, awak tak merokok, mereka saja yang akan menerima kesan, tapi tak. Semua yang berada dalam persekitaran itu akan menerima kesan daripada perbuatan itu. Okey. Kesan merokok lagi. Rokok merupakan ejen kepada kanser paru-paru dan juga strok. Okey, baik. Agak menakutkan sebenarnya. Kanser paru-paru ni ialah pertumbuhan, kekurangan ataupun pertumbuhan sel yang tidak boleh dikontrol. Tidak boleh dikontrol. Itulah kanser. Cancerous. Okey. Apabila kanser ni dia sel tu kadang sel yang buruk, dia akan merebak, akan menyebabkan paru-paru kita tidak berfungsi dan seterusnya boleh membawa kepada kematian. Okey. Bukanlah benda yang menyeronokkan kalau kita ada kanser paru-paru ni, tak seronok. Okey. Jadi cubalah sebaik mungkin untuk mengelak daripada terjebak kepada aktiviti merokok. Okey, baik, seterusnya stroke. Stroke ni ialah salur darah yang tersumbat. Salur darah tu tersumbat dan kesan dia boleh menyebabkan awak tidak boleh, otak kita akan tak boleh mendapat bekalan oksigen yang mencukupi, seterusnya boleh menyebabkan kematian. Bukan sesuatu yang menyeronokkan, nampak macam fun, nampak macam
style isap rokok, lebih-lebih lagi pada remaja-remaja, kanak-kanak nampak macam stylo isap rokok dan sebagainya, tapi sebenarnya tak. Awak dedahkan diri awak kepada risiko-risiko yang tidak sepatutnya. Okey. Dan kesan merokok juga boleh menyebabkan kediaman terbakar, ya. Sekiranya berlaku kecuaian, buang puntung rokok merata-rata, terkena kepada simpanan minyak ke apa benda ke, dan boleh terbakar menyebabkan kebakaran. Okey, itu saja untuk sesi kali ini. Jangan lupa buat tugasan dalam GC. Assalamualaikum, salam sejahtera.